boleh Happy. Happy yang boleh Happy nak masuk ni. Mungkin bilik itu menjadi tumpuan ataupun sekarang semangat ataupun spirit. Disahkan sebagai suspek utama dan hasil temubual tersebut tidak sia-sia apabila Saiduri mendedahkan maklumat penting tentang bagaimana mayat Salbiah berada di tempat dia dijumpai. Mangsa adalah Salbiah Yud Abdul Rahman berumur 27 tahun, adalah seorang pekerja kilang. Kisah urban legend menjadi sebutan di dalam semua kalangan masyarakat, terutamanya yang tahu dan faham tentang apa yang berlaku di sesebuah kawasan. Jadi episod kali ini dalam Para Mistik Urban Explore, saya akan membawakan anda ke urban legend yang nombor 1 di Pulau Pinang. Bagi mereka yang menginap di Pulau Pinang ataupun tinggal di sini setelah sekian lamanya, pasti akan tahu akan cerita yang pernah digemparkan suatu ketika dahulu di sesuatu kawasan yang dinamakan Bukit Salbiah. Kawasan ini terdapat berbagai-bagai nama: Jalan Bukit Fetus, Jalan Lembah Permai, Jalan Bukit Enskrine dan sebagainya. Tapi jolokan yang diberi kepada jalan di antara Tanjung Tokong ke Batu Feringgi ini ialah Bukit Salbiah. Jadi nama Salbiah itu diambil sempena kisah di sebalik yang berlaku di bukit ini. Jadi perkara hitam berlaku di kawasan Bukit Salbiah ini adalah dalam lingkungan tahun 1980-an. Pada waktu itu terdapat satu kes kejadian pembunuhan yang berlaku dan mayat orang yang mati itu dibuang ke dalam gaung salah sebuah selekoh dekat atas Bukit Salbiah ini. Jadi pada waktu itu, pada tanggal 14 November 1980, suspek dikenali sebagai seorang inspektor iaitu Saiduri Abdul Samad. Ketika itu berusia 24 tahun, dipercayai membunuh kekasihnya atas alasan tidak mahu tunangnya iaitu Rubiah tahu akan hubungan sulit mereka. Jadi Salbiah dibawa ke mes pegawai polis Jalan Scotland, dibunuh di sana dan mayatnya dibawa ke Bukit Salbiah lalu dicampakkan ke dalam gaung di salah sebuah selekoh dekat kawasan tersebut. Kisah ini menjadi gempar apabila mayat Salbiah itu ditemui oleh pegawai yang menyiasat kes tersebut, dan Saiduri Abdul Samad dijatuhkan hukuman gantung pada tahun 1984 setelah dibicarakan di mahkamah. Jadi ekoran kejadian mayat Salbiah yang dibunuh di kawasan berkenaan dicampakkan di dalam gaung, ramai orang berpendapat bahawa roh si mati tidak aman dan mula mengganggu mereka yang melalui jalan tersebut pada waktu dahulu. Ada yang mengatakan
seorang wanita berpakaian putih dilihat berjalan perlahan-lahan sambil menggendong bayi. Dia kemudian berhenti di tepi selekoh tajam seolah-olah menunggu seseorang sambil memerhatikan gaung curam di sebalik bukit sana. Kadang-kadang kelihatan wanita itu sedang melambai-lambai pengguna jalan raya yang melalui jalan tersebut pada waktu malam. Dia seakan-akan meminta ditumpangkan untuk mencari kekasih hatinya yang dikatakan meragut nyawanya. Wanita berkenaan hanya dapat dilihat pengguna jalan raya yang bertuah saja, yang melalui di jalan Bukit Fetus ataupun jalan Lembah Permai di Tanjung Bunga selepas pada waktu senja hinggalah ke tengah malam. Dan banyak lagi siri gangguan yang diterima oleh pengguna jalan raya yang sering kali menghantui mereka apabila melalui jalan tersebut pada tahun berikut. Ini membuatkan jalan Bukit Fetus ini menjadi salah sebuah jalan yang paling seram untuk dilalui, dan mereka yang memilih untuk keluar malam tidak mahu sama sekali untuk telusuri jalan berkenaan pada waktu malam. Selepas ini kita akan ikuti satu sesi uji nyali berseorangan. Saya berada di kawasan salah sebuah selekoh di Bukit Salbiah. Jadi sama-sama kita tonton suasana pada waktu malam di kawasan tersebut pada waktu kini. Jadi sama-samalah kita tonton episod kali ini. So, Assalamualaikum. Okay, kita dah pun berada di pertengahan bukit yang dikatakan ataupun jalan Lembah Permai. So, sekarang waktu ni jam dalam pukul 10 lebih dah sekarang ni. Dia sebenarnya banyak lagi kereta yang melalui jalan ni. Kalau korang boleh nampak lah, ada banyak gila kereta lalu. So kat atas sana boleh tengok sini adalah kolam perbandaran PBA Pulau Pinang. Ada kat atas sana. Sebenarnya pun ada penempatan sebenarnya. Ada rumah-rumah, bukan rumah, dia macam estate perumahan ataupun satu flat lah, flat tinggal orang kan. Kita nak ada berada di kawasan ni. So kalau nak bandingkan lah zaman dulu dengan zaman sekarang kan, kita faham lah zaman dulu jalan semua ni tak macam ni dia tak adalah seperti ni kan. Ada lampu, dia punya struktur jalan ni ada penghadang macam tu kan, macam yang putih ni. Dulu semua tak ada macam ni. Dia gelap, laluan ni memang gelap gelemat lah, jadi katakan pada waktu dahulu lah. So mungkin itulah salah satu faktor yang membuat adanya kes nak buat jenayah dekat kawasan ni kan. Kita faham lah waktu dahulu kenapa dipilih kawasan macam ni, atas bukit macam ni kan. Semua dulu yang perumahan tadi saya tunjuk tu tak ada lagi sebenarnya. Tak ada lagi apartmen yang tinggi dekat bahagian bawah ni. Apartmen nama dia apa
puncak Eskine apa dia tak. Jadi macam tu lah, kita duduk tak lama lah ni sebab mengikutkan ni pun kereta banyak lah. Waktu pukul 10 till ada kereta lalu lalang. Jadi nak dikatakan dekat Pulau Pinang ni memang lah banyak apa kenderaan yang lalu lalang. Jadi kawasan ni pun dia tak hype macam dulu lah kan. Ya biasa lah, dah sama macam kawasan Bukit apa, Bukit Merah, Bukit Baru, Bukit Lama kan. Sama lah, bagi saya memang dah sama lah keadaan dia. Orang pun still boleh guna the access tanpa rasa semacam lah kat kawasan macam ni. Tujuan saya datang ni bukan nak mencari apa benda makhluk ke entiti ke apa hanyalah untuk merasai berada dekat kawasan ni. Kita just nak duduk sini lepak je, kan ada niat nak buat kacau ke apa. Kita just nak duduk santai kan, orang kata kan nak mencari masalah atau apa-apalah. Just nak merasai apa pengalaman orang yang dikatakan ada macam-macam siri gangguan dekat kawasan ni. So kita nak rasa jemen, nak rasa itulah. So bila kita dah sampai ni, kita macam belajar daripada segi ilmu dan keluasan kotak akal fikiran kita kan. So bila kita dengar cerita orang, bila kita gambarkan, dia macam dia macam kita tak dapat nak bayangkan actual macam mana keadaan dia bila dan ketika itulah. Tapi bila kita dah dapat merasai macam ni, pengalaman duduk kat kawasan macam ni kan, so kita macam faham lah apa benda yang digambarkan kat kawasan macam ni kan. So kita just cubalah duduk sini dalam 15 minit, 30 minit macam tu, semampu mana bateri saya tahan lah. Saya pun explore hari ni sampai 1 hari kan, susah juga. Belakang sana pokok besar pokok besar depan belakang semua pokok besar-besar. Inilah yang dikatakan Bukit Salbiah, urban legend yang nombor 1 dekat sekitar kawasan Pulau Pinang ni. Saya di ni sekarang, kalau belum tahu, di pertengahan laluan Bukit Salbiah ataupun jalan Lembah Permai. Di pertengahan jalan, saya duduk sini saja nak merasai pengalaman lah. Ambil belajar, kita belajar kan macam mana duduk kat kawasan seorang diri pula ni. Okay, memang tak ada teman lah ni, memang tak ada siapa teman. Itu pun kamera situ motor stand yang pegang duduk dulu. Sekarang dah dekat 7 minit lah kita berada kat sini. Cukup 10 minit pun kita balik lah. Sebab nak dikatakan seram, tak ada orang ke apa kan, dia still ada pengguna lah dekat jalan ni sebenarnya. Tengok ada je kereta lalu lalang. Sekarang pukul apa, 10 lebih lah. Kalau nak dikatakan sekarang 10 suku lah mungkin, 10 suku ke kawasan Salbiah. Tak ada apa sangat lah, ditakutkan. Bolehlah akses jalan ni normal macam orang biasa kan. Takut polis nak singgah, takutlah dia tanya saya buat apa kan, sorang-sorang depan ni, menyamun ke apa. Tapi nyamun apa atas bukit.
Tapi bila kalau duduk seorang-seorang tu rasalah sunyi kan. Kosong. Okay, dah kira dalam 10 ke 9 minit saya berada di sini. Sekarang saya nak bergerak keluar lah. So episod Paramistik ni, episod Paramistik ni dia berakhir macam ni je lah. Tak ada apa sangat nak kita nak menggaikan kawasan ni. Just itulah kita belajar apa yang dapat ilmu ni. Yang pertamanya ilmu keberanian lah. Duduk sini seorang diri kan, apa yang nak cuba kan merasai perasaan macam ni. Tapi lepas ni insyaAllah saya akan cuba lagi benda yang lain lah, kawasan-kawasan yang lain yang saya pernah pergi selama ni ke Paramistik Explore. Saya akan cuba dia malam pula, pelan-pelan lah, sebab bukannya ada masa sangat kan. So jom jumpa lagi di episode akan datang. Assalamualaikum. Tak boleh lah sini Rafiq. Tapi yang boleh lah Rafiq nak masuk ni. Mungkin bilik itu menjadi tumpuan ataupun sekarang semangat ataupun spirit